السلام قبل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. أما بعد. Alhamdulillah, tamu-tamunya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar, segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga setidak-tidaknya dengan kita memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab musabab kita didudukkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Ya. Okey. Sedih pun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu wasallam wa barak alaihi. Baik. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita rafa'kan segala mampu apa yang kita ada hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, penggenggam arasy, pemilik takhta pentadbiran kerajaan alam dunia. Dan dalam masa yang sama kita rafa'kan syukur setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih pada malam ini untuk berada dalam majlis yang sebegini rupa. Dengan moga-moga majlis ini termasuk dalam majlis Riyadul Jannah daripada taman-taman syurga insya-Allah. Dan dalam masa yang sama, antara benda yang kita kongsikan terutamanya bersempena dengan musim yang kita semua sedia maklum, PKPP ni, bahawasanya hanya kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita ditemukan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dileraikan, kita dihuraikan dan kita diceraikan. Syukur sebagai satu tanda nak menunjukkan jati diri iman
antara kita kepada Allah, dan syukur merupakan antara bukti kemenjadian Islam pada diri kita, bahawasanya kita pada hari ini bukanlah hadir dikarenakan oleh kekuatan ataupun kekuasaan pada diri semata-mata. Sebab itu bila boleh faham benda ni, ada orang yang mai, ada orang yang tak mai, benda tu tak bagi kesan pada diri kita. Hatta kalau malam ni pun mai 2 orang saja, dia tak ada duk kali tengok ke, dia duk fikir kira kami lah paling bagus, dah. Pasal dia tahu semua ni dengan izin Allah. Dia duk tibai kawan-kawan. Masa lockdown awal hari tu, yang duk bunyi habak kata nak main penuh masjid, menerak dekat depan tar masjid nak masuk semayang, tak boleh, dia kata kan, tolonglah buka masjid kami nak masuk semayang juga. Ni dah habis dah PKPP ni, muka kan dekat muka, bulu hidung belah kiri pun tak nampak. Hampir tahu lah kan, kita bermula geram duk bubuh status dalam Facebook, hampa ni sembang kari dan sebagainya. Tuan-tuan, yang tak mai tu pun bukan sebab dia tu tak mai, tapi Allah tak izin dia untuk mai. Bila benda ni kita faham, kita akan jadi orang yang lebih dekat kepada Allah, iaitu senantiasa bersangka baik kepada makhluk. Yang mana dengan sangka baik banyak pada makhluk, dia akan membawa kita sangka baik banyak kepada pemilik makhluk. Boleh faham? Kan? Dan benda tu tadi adalah satu lapangan besar ataupun balapan utama ujian nafsu dan juga syaitan. Dan tempat ni paling mudah. Orang yang dah mula mendekatkan diri pada Allah, bila dia dah mula mengetuk pintu-pintu hati menuju kepada Allah, ujian yang paling berat adalah bila mana dia merasa diri dia baik lebih pada orang. Sebab apa saya kata benda tu berlaku? Sebab sampai satu tahap bila kita nak berubah jadi baik, antara ujian yang paling besar ketika mana kita nak jadi baik adalah bila kita merasa baik. Yang ni selalu kita ulang. Yang ni selalu kita ulang. Dan kalaulah sepanjang hayat perlu diulangkan perkara ni, saya akan ulang perkara ni. Sehingga kan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bila bicara berkenaan hati, yang mana dia adalah satu pusat pentadbiran dan pengurusan administratif ada dekat situ, yang mengawal selia segala sensor penyakit-penyakit hati ni, yang ni kalau kita boleh kontrol dan benda tu dia relevan dengan iman, maka kita selamat. Bukan dekat dunia, tapi juga akhirat, dan terlepas daripada api neraka. Tapi kalau pejabat pengurusan pentadbiran hati ni awal-awal lagi dah collapse, awal-awal lagi dah breakdown sistem dia, baru mai 3-4 hari dia dah mula rasa dah, kalau aku mai kali ke-6 ni dah kira wali kan. Takat mbui ayak-ayak mineral ni, ingat balik lega lagu tu lah, kuti tok buang awak sikit demam. Dia mai benda tu sebab apa? Syaitan dia akan mula pass baton dekat balapan hati. Boleh faham tak? Sebab tu bila sebut berkenaan dengan tajuk perkongsian kita pada malam ini, iaitu sendi kekuatan memerangi nafsu, kita dah hari itu cerita berkenaan hati, walaupun dia punya ruang bingkisan dia adalah tidaklah sebanyak mana, tetapi nilai cerap, nilai terap, nilai huraian dia adalah benda yang mencakupi seluruh perjalanan komposisi ataupun elemen jasad diri kita. Semua benda berkait dengan hati. Dia tengok kaki, dia kata kaki aku elok pada kaki dia. Hati tu. Kan? Dia tengok jari, jari aku cantik daripada jari dia. Hati tu. Walaupun anggota badan lain, tapi connection dia dengan hati cukup kuat. Dia tengok kulit dia, dia duk banding dengan orang, kan apa ni, sifat compare ataupun sifat membanding-bandingkan ni dia mudah main. Sebab tu untuk bab hati kita kena senantiasa, antara benda yang paling ampuh untuk kita menguatkan hati, antara zikirnya adalah dengan afdal zikr fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama juga dengan isu yang kita kongsikan baru-baru ni dalam kuliah saya sebut daripada hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu daripada kitab Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Fathur Rabbani, bab Kitabul Waba, cerita berkenaan dengan konsep asas manusia iman berhadapan dengan pandemik penyakit. Tak kisahlah penyakit apa pun. Kata Nabi SAW, laisa min 'abdin yaqta'u at-ta'una fihi
wa yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban wa ya'lamu anna lahu lam yusibhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu misla ajri syahid. Bila kita berhadapan dengan wabak ataupun pandemik, bencana, bala dan sebagainya, penyakit berjangkit, benda ni kena hadap dengan 3 teras utama. Teras yang pertama kata Nabi SAW daripada riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an menyatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan laisa min abdi, tidak ada di kalangan hamba-hamba Allah yang mana yaqta'ut ta'un, yang berhadapan dengan pandemik, yang berhadapan dengan bala, yang berhadapan dengan wabak, yang berhadapan dengan bencana, penyakit berjangkit dan sebagainya, wa yamkusu fi baladihi, dan dia duduk dalam keadaan tetap di negeri dia, dia tak keluar dan orang luar pun tak masuk tempat dia. Ini satu, ini nombor 1. Kemudian pada diri dia ada 3 teras utama, iaitu sabiran muhtasiban. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ma kataballahu lahu. 3 benda ni bila berhadap kita nak kena tengok ataupun menghadapi pandemik, penyakit, bala dan sebagainya. Nombor 1 kata Nabi, perbuatan kita daripada segi perbuatan tidak pi ke tempat tu, dan orang tempat tu tak mai ke tempat kita, tak keluar daripada tempat yang kita dah duduk supaya penyakit tu tidak merebak. Itu perbuatan. Untuk isu dalaman pula, 3 teras yang kita sebutkan tadi. Nombor 1 sabiran, daripada kalimah sabar. Sabar sekali sabar, sabiran banyak sabar dah. Sabar dalam berikhtiar, cari ubat. Macam mana kita nak mengelakkan penyakit, cara pencegahan. Lepas tu wujud mai berkenaan dengan sanitizing dan sebagainya, isu berkenaan dengan membasuh tangan berulang kali, isu berkenaan dengan social distancing, kita kenjak dan sebagainya, isu berkenaan dengan waktu kerja yang diubah, kemudian mengelakkan crowd, itu benda tu sabar dalam berikhtiar. Kemudian sabar dalam memahami benda tu, pasal apa benda ni jadi, kenapa benda ni berlaku, pasal apa law ni. Lepas tu mai rumus, dia kata pasal apa jadi ni, pasal tahun 2020. Kita kata pasal apa kena mengenal dengan number 2020. Dia kata dulu tahun 1919 ada dah Spanish flu. Sebelum 1919, 18 dah ada dah apa benda flu pun tak tahu. Dan dia pun dah target dah, mungkin tahun 17 pun ada dah benda tu. Dan dia pun dah beyond expectation. Dia kata apa? Oh nanti tahun 21 ada pula. Boleh bang? Yang ni semua tik dah macai mau. Tahu? Kaki Magnum 4D, kaki nombor. Dan benda tu tak lain tak bukan, dia terikat kuat dengan teori konspirasi. Tidak ada kebetulan dalam kehidupan, melainkan semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jelas ada kat situ. Kalau kita masih lagi dalam hati ni duk fikir dan duk pegang benda tu memang jadi sebab 100 tahun 2020, 21, 22, 23, mau bagi 32 orang. Apa? Tak ada. Kata kalaulah Allah nak bagi benda ni jadi minggu depan, jadi tak? Jadi ya. Kalau Allah nak bagi jadi benda ni bulan depan, jadi tak? Jadi ya. Sebab apa? Sebab kita tahu semuanya adalah dengan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi disebabkan nilai ni terlampau kuat, perkara ni terlampau kukuh untuk dirubah, tak mampu untuk dileraikan, dihancurkan oleh kelompok-kelompok kufar, maka apa lepas buat? Dia kata memang itu dah, tapi hang tengok ni kebetulan-kebetulan yang dah berlaku ni. Kita pun dengan the miracle, kita tengok dengan numbering yang wujud tu, kita kata wish macam dahsyat benda ni. Dan benda ni bukan kata benda baru, sama COVID-19, isu berkenaan dengan penyakit yang ditulis dalam buku. Saya beritahu dah itu masa akhir sebelum PKP. Dia kata Wuhan 300 kan, ada kan, dia viral buku yang diterbitkan, buku yang di viralkan itu adalah buku geng-geng astrologis, geng-geng yang meramal masa depan. Depa ni industri, tuan-tuan kena faham. Dia bukan kata jenis rupa kita gelang pulut dekap hilang kan, pulut dekap kan cukup kering sini,
Kena cakap elok lah. Balik dia tanya, pulut dekat punya gelang hilang. Dia pun carilah mana, mamu mana ke, tolong kira tak mana benda ni pi mana. Dah hilang ke ataupun masih ada ke, silap letak ke macam mana pun. Dia pun dia tahu mayak, dia tengok ada layar, oh dia kata ada terselit di Bukit Tunggal kan. Dia baklah terselit tak mana-mana, benda ni tak keluar pada rumah lagi. Dia pun balik cari-cari jumpa. Dan dia punya percaya dekat orang macam tu setiap kali ada hilang dia nanti telefon tanya. Kan? Hilang kunci dia nanti telefon, hilang remote nanti telefon, dia hilang ingatan pun dia nanti telefon. Kan? Hilang password Facebook dia nanti telefon kawan tu. Naya Pak Long tu. Boleh faham tak? Dia bila benda tu dah terlampau berakar umbi, dia kata benda tu yang menjadi dasar penemuan segala benda. Padahal benda tu tidak. Dia adalah satu benda yang kita kena ejah untuk elak. Yang tu kita di sini, dan dia bukan industri sangat. Di luar negara benda tu industri. Dan dia ada pula kelompok yang menggunakan kad tarot, ada yang menggunakan kaedah tengok pada perjalanan bulan bintang, tengok pasang surut, tengok pada zodiak keturunan dan sebagainya. Dan benda tu dibawa masuk menjadi rempah ratus yang dihidangkan bersama bencana COVID-19. Dan kita pula menjadi ejen penyebar marketing free of charge, tak kena bayar. Kita pula duk pergi tolong abang macam ni, padahal benda tu tak betul pun. Even kalau kata benda tu sebiji-sebiji, dia beritahu tempatnya, dia beritahu masanya, dia beritahu orangnya, jumlah kematian dan sebagainya, ia semua masih lagi tertakluk dalam innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini dasar orang iman. Ini kerangka asas dan kerangka asal orang iman dan tidak boleh lekang. Kalau benda ni terkeluar daripada kita, maka kita kena cari balik benda ni. Antara benda yang ulama kata, banyakkan mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Kemudian membacakan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan, lazimkan lidah kita untuk dibasahkan dengan bacaan surah yang paling murni dalam isu yang sedemikian. Iaitu, sebagian ulama mengatakan kalau kamu duk jaga baca surah ni, dia akan memperbaharui iman, dia akan renew balik iman kita. Apa surahnya? Surah yang tuan-tuan apa? Surah Al-Ikhlas. Surah paling murni. Cerita berkenaan dengan betapa dahsyatnya ketentuan akidah yang Allah Ta'ala letakkan. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Tidak ada yang dua, tidak ada yang kosong, tidak ada negatif tiga sebelum Allah. Satu itu bermaksud tunggal. Seadanya Allah. Wujud Allah adalah wajib. Wujud makhluk adalah mungkin. Kita ni mungkin. Allah tu wajibul wujud. Kita ni mungkin boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Okey. Kemudian disebutkan Allahus Samad, segala jenis bentuk kebergantungan. Semua benda yang tuan-tuan nak buat mesti kembalikan kepada Allah. Benda apa pun, tak kira lah, benda yang senang ke, yang susah ke, yang sakit ke, yang sihat ke, yang kaya ke, yang miskin ke, yang lapang sibuk, semuanya kena balik kepada Allah As-Samad. Semua jenis bentuk kebergantungan perlu ada dalam hati kita, iaitu diletakkan kepada Allah. Kalau tak letak pada Allah, kita dah jadi orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak memahami konsep samad ini, dia terikat kuat dengan konsep tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Bila sebut berkenaan dengan diperanakkan dan mempunyai anak, benda ni diulang siar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dekat dalam surah Al-Ikhlas semata-mata, tetapi juga kisah berkenaan dengan orang Yahudi memanggil kepada Uzair ibnullah wal Masih ibnullah. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah, dan mereka mengatakan Nabi Isa AS itu adalah anak Allah. Golongan Nasara kata Nabi Isa adalah anak Allah. Manakala golongan Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Walaupun ada tafsir di kalangan tertentu, kelompok tertentu mengatakan perkataan itu merujuk kepada isu Uzair ini. Ada yang kata Nabi, ada yang kata dia adalah orang saleh sebab doa dia dimakbulkan. Doa dia memang senantiasa dimakbulkan. Kalau tuan-tuan perasan, Uzair dia selalunya akan
Kisahkan Uzair dia ada connection sikit dengan Ashabul Kahfi. Tapi beza besar. Ashabul Kahfi ditidurkan 309 tahun. Uzair dimatikan. Uzair dimatikan. Dan dia, sebagian ulama menyebutkan hidupnya Uzair adalah di antara zaman Nabi Sulaiman dengan Nabi Isa AS. Kenapa dia dimatikan? Dalam Quran Allah Ta'ala kisahkan berkenaan dengan cerita Uzair ini. Dia dengan himar dia melalui puing-puing runtuhan bangunan, kemudian ada tulang belulang yang dah mati, dan dia bukan mempertikaikan, tapi dia bertanya, macam mana Allah Ta'ala nak hidupkan balik yang tulang dah tinggal, dah hancur dah, macam mana nak hidup balik? Maka Allah Ta'ala matikan Uzair. Matikan Uzair. Selama mana? 100 tahun. 100 tahun. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. Dan bila sebut kata mati selama 100 tahun, Uzair masa, dalam riwayat sebut Uzair masa dia meninggal dunia, wafat tu, diwafatkan oleh Allah tu, umur dia sekitar 40-an. Dia ada keluarga, dia ada anak, dia ada rumah, dan dia dikenali dengan dengan panggilan yang baik sebab dia adalah orang saleh, doa dia dimakbulkan. Maka bila dia dimatikan, Allah Ta'ala beritahu pula dia dihidupkan. Dan ulama, antaranya dalam tafsir At-Tabari ulama mengatakan bahawasanya yang dihidupkan oleh Allah kepada Uzair ini adalah mata dia. Mata dia dihidupkan dan dia tengok balik tulang belulang itu dicantum-cantumkan, iaitu tulang pada himar, daripada tulang yang dah hancur. Allah Ta'ala reconstruct balik satu-satu. Tulang dah bersambung, lepas tu denek, saraf, urat semua keluar, lepas tu mai pula daging, lepas daging mai pula kulit, bulu tumbuh. Dia tengok dengan mata dah. Lepas tu dia tengok dia pula dihidupkan oleh Allah SWT. Dan sebab tu bila sebut berkenaan Uzair, dia bukan ditidurkan tetapi dimatikan, kemudian dihidupkan balik oleh Allah SWT. Dalam satu lagi riwayat kisah Uzair ini, bila dia dah hidup, dia pun semakin beriman kepada Allah, maka dia pun balik. 100 tahun dah mati, dia balik dengan himar. Sampai di rumah dia tengok rumah dia ada orang lain duduk lah. Dia pun sampai rumah dia tengok dalam rumah tu orang lain. Maka orang pekat tanya, hang siapa? Dia kata, tak, ni rumah aku. Dia kata, tak, ni rumah Tok Wan kami. Tok Wan kami Uzair. Akulah Uzair. Yang duduk tu cucu dah. Cucu dia umur lebih kurang macam dia. Pasal dia dah 40 lah. Masa dia mati 100 tahun, 140 tahun, 100 tahun, orang yang hidup dengan dia tu pun dah 100 lebih dah. Kemudian cucu-cucu dia kata, kalau betul hang Uzair, kita kena tanya dekat orang lama-lama. Tercari orang lam-lam kan. Mana orang tua-tua, mana duduk. Ada satu orang, dalam riwayat tersebut ada satu orang, umur dia 120 lebih, dan dia kenal Uzair. Sebab masa Uzair umur 40, dia umur dalam belasan ke 20-an. Maka dia kata, aku kenal Uzair. Cuma aku tak boleh tengok, mata aku rabun. Kalau aku boleh tengok dia, memang aku kenal Uzair, muka dia macam mana. Dan aku tahu Uzair ni doa dia dimakbulkan. Kalau betul hang Uzair, hang tolong doa bagi mata aku elok balik. Maka Uzair pun berdoa. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mata dia pun elok balik. Mata boleh tengok elok, dia kata betul hang Uzair. Tak tengok lagi. Dia kata kalau doa ni dia makbul, memang betul dia ni Uzair lah. Pergi tengok, memang sungguh confirm dia Uzair. Orang pun berkat terkejut sebab dah 100 tahun mati. Anak dia mati dah. Anak dia meninggal dah, tinggal cucu Mai pula satu kelompok mai tanya, kalau hang betul Uzair, hang mesti tahu tak mana tertanamnya kitab Taurat. Sebab kitab Taurat dia yang pegang. Kitab Taurat dia yang pegang. Dan dia kata dia yang simpan. Dan aku ingat, kata Uzair, aku ingat. Dia pun bawa pergi tunjuk dekat tempat dia simpan kitab Taurat, dibongkarkan tempat tersebut, korek keluar, ada kitab. Tapi 100 tahun punya bang. Kan? Tara kita perjanjian kerja EPF tu bila orang duk mai suruh cari keluar pakai punggah kan. Atas tu nama negeri pulau, lepas tu bekas lubang anak-anak ke belah kanan. Kan? Hak tu baru 30-40 tahun. Ni 100 tahun punya cerita. Apa jadi? Kitab tu dah hancur, tak boleh dibaca, tulisan dia luntur. Dan benda tu tak boleh nak buat apa. Maka Taurat dalam catatan tu tidak ada. Dan orang yang kata dekat yang ada bersama Uzair kata, Uzair dulu dia boleh hafal Taurat. Maka Uzair kata memang aku Uzair. Maka dia pun bacakan Taurat. Dan disebabkan oleh benda tu, dia cerita balik macam mana kejadian, dan akhirnya benda tu tambah iman dekat dia. Bagi orang lain yang dengar, tambah main. Boleh faham? Dekat Uzair tambah iman. Bila orang dengar, apa kaki cantum structure net super Terminator 3, tak main Transformer apa gedebuk-gedebak.
Tak tahu dia kata dia tambah iman, orang yang dengar jadi macam, oi, ni bukan dia ni. Dan akhirnya apa jadi? Maka mereka telah pun terkhilaf mengatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Sebab tu macam kita selalu sebut dulu, kalau kata kita duk rasa kalau akulah duduk zaman Nabi memang aku mesti backup betul lah apalah kan. Kakak hang awal duduk belakang jadi bendahari kepada Abu Jahal. Pasal Nabi duk cerita pasal bab, Nabi cerita pasal bulan terbelah, Nabi bercakap dengan sebatang tamar yang telah pun kering. Nabi cakap dengan pokok tamar yang dikerat dijadikan mimbar. Nabi tukar benda tu jadi benda-benda yang sedemikian. Nabi berbicara dengan binatang. Kalau kita duduk dengan iman yang ada pada hari ni, iman COVID-19 ni, iman yang pandemik ni, iman yang panik tak tawan hala ni, iman yang masih lagi terikat dengan teori dan sebagainya. Lepas tu kita sebut itu berkenaan dengan teori, ya, kita juga tak menolak benda tu ada, tetapi tetap juga dengan izin Allah. Jangan terlepas benda tu tuan-tuan. Jangan terlepas sampai kata tengok depa jumpa ada vaksin, orang jumpa tu pula kena tembak. Kalau tidak kita dah gedebuk-gedebak. No need to worry about that. Semuanya datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebab tu tingkat pertama, bila mana kita berhadap dengan perkara ini, ajak hati kita untuk terus sabar. Sabar cukup-cukup. Sabar, mulut jangan duk kata ke orang. Sebab tu bala jatuh. Pasal apa bala jatuh? Sebab kita duk mengumpat orang, kita duk kata ke orang, kita duk buat macam-macam. Sebab tu bala mai. Sebab tu bala mai. Bila kita dah faham benda tu, kita sabar, kita tahu benda ni ketentuan, kita tak caci maki dan sebagainya, maka kita pergi kepada teras yang kedua, muhtasiban. Apa muhtasiban? Kita hisap diri kita. Ada tak salah yang aku buat? Confirm ada. Dengan jiran, dengan adik-beradik, dengan mak bapak kita, dengan pasangan, isteri, dengan anak-anak. Ada tak benda-benda yang kita buat tak sesuai, tak kena, kita belum minta maaf? Kalau ada, minta maaf. Muhtasiban. Sungguh-sungguh. Sebab bala ni takkan terangkat tentang kalau kita duk buat perangai lagu tu. Takkan terangkat. Dan bila mana kita faham kata muhtasiban ini, kita akan teringat berkenaan dengan lockdown. Lockdown kan. Lockdown yang berlaku kita ada yang lockdown tu ada yang lockdown dia up balik kan. Yang menikah baru ni dia tahu kena lockdown lama. Nikah tahun 2006 itu daripada 2006 sampai lah kena lockdown kan. Member ajak pergi din jelutung tak orang ni suar pala. Pasal lockdown. Kunci telan bang, bukan tekak rantai kaki, kunci telan. Sebab tu bila sebut kata lockdown ni, antara lockdown yang terbesar yang kita kongsikan adalah kisah Nabi Ayub AS dan juga kisah Nabi Yunus. Lockdown yang berlaku kepada dua Nabi ni adalah perkara yang tidak berlaku kepada umat sebelum dan tidak berlaku pada umat selepas. Nabi Yunus AS ditelan oleh ikan nun kan. Sini dah pernah kena telan dengan ikan nun. Dia telan ikan ada, dia kena telan dengan ikan tak? Ya, dia dah. Ada yang kata ikan nun adalah ikan paus, ada juga mengatakan bukan ikan paus. Dia ikan yang bersifat leper seperti bawal dan sebagainya. Wallahualam. Semuanya dalam tafsir menyebutkan Nabi Yunus digelar sebagai sahibul haut, ketua kepada ataupun penguasa kepada ikan-ikan paus. Ada juga kata bukan ikan paus, bukan ikan nun. Kita bukan ikan nun, ikan qaf pun tak kenal. Ikan wow tahu, ikan nun tak kenal. Sebab tu bila sebut kata Nabi Yunus AS pernah di lockdown, gelap, gelamat, tak jumpa apa. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus AS, la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Benda yang besar apa dah? Dia mengaku kata dia yang zalim pada diri sendiri, bukan pasal Allah apa nama buat benda ni sebab Allah saja nak bagi dia. Dah. Benda ni jadi adalah dikarenakan aku yang zalim diri sendiri. Kita ada fikir aku tu. Jadi COVID tu kita ada fikir, dah kita jingui pula kita duk kata ni puak negara tu lah makan kelawar, makan bewok kan, padan muka. Mereka ni lah yang ni semua. Itu kita sempat bawakan pada tuan-tuan. Sampai timbul satu spekulasi dia beritahu apa? Ini adalah perkara yang berlaku dikenakan oleh kekerasan yang dilakukan ke atas kelompok Islam Uyghur. Ya kalau betul pun kita terima tak ada masalah. Tapi bukan itu teras utamanya. Teras utamanya apa? Allah mengajak kita supaya mengambil ibrah. Bukan untuk kita tibai dia apa? Padan muka, makan lagi kelawar, makan lagi bewok, makan lagi menetang ni. Tak sampai beberapa minggu kita pula kena lockdown kan. Kita punya draft pandemik
dia tak melentok, curving tu tak wujud pun, dia naik macam nak depa pula menurun kan. Depa pula suara pula tengok kita, awak hampa makan kelawak tak, hampa pun makan bewak tak, ha? Boleh faham tak benda ni? Dia sat ya benda ni, tak lama hang duk kata ke orang esok, nampak benda tu dia tikilah, tu je. Sebab tu sabar. Muhtasiban pula yang kedua, kita muhasabah, apa yang aku buat ni sampai kat Malaysia pun kena, dosa aku punya besar pasal Malaysia pun kena. Kita faham benda tu. Sebab tu kita kena ajak diri kita menerima, reda bahawasanya Allah Ta'ala menentukan, oh bila jumpa benda ni aku akan tengok sistem fiqah berubah, you know, perjalanan apa nama ni, kita punya sosial kita berubah, benda tu. Kita punya orang kata apa, siasah, kita punya muamalah dalam pembelian dan sebagainya, dia benda tu dah berubah. Dan manusia ni bila mai penyakit, ugutan, gentar, rasa ketak, rasa macam tak boleh nak lepas, dia akan ikut flow. Kalau dia rasa lepas cekak, dia akan belah. PKP tak bagi keluar, dia keluar juga, kena compound kan, 1000 renyih, boleh renyih dia dah 1000, keluar juga nanti lagi double. So benda-benda tu, oh rupanya manusia ni bila berhadapan dengan benda yang diwar-warkan boleh mematikan, dia jadi serat. Sebab tu Nabi kata orang yang beruntung adalah orang yang ingat mati. Dan bila kita duk ingat benda tu boleh membawa kepada kematian, dikenakan oleh mengikut sunnah Nabi SAW. Bukan takat kita ni orang yang ikut lockdown elok, bukan takat kita orang yang mengikut patuh arahan PKP dan sebagainya, tapi kita mendapat pahala sunnah. Sama juga dengan itu kita beritahu berkenaan dengan bila mana Nabi SAW daripada Abu Usaid radhiyallahu anhu mengatakan, telah datang kepada aku malaikat Jibril alaihissalam dan dia membawakan berita tentang demam panas yang akan merebak dan juga taun yang akan mewabak. Dan kata Jibril alaihissalam kepada Nabi, demam panas akan merebak di Madinah, manakala taun akan mewabak di Syam. Benda tu berlaku masa Nabi ada. Hadis yang kata Nabi malaikat Jibril tu mai. Bila malaikat Jibril alaihissalam cakap benda tu, Nabi masih hidup. Benda tu tak berlaku zaman Nabi. Bila berlaku, antara catatan terawal dalam kisah tarikh dalam sejarah menyebutkan ia berlaku 8 tahun selepas pada kewafatan Nabi SAW. Kurang lebih dalam tahun ke-18 Hijriah, di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masa tu berlaku pandemik wabak taun di Syam. Abdurrahman bin Auf bila mana mengisahkan semula ke perjalanan pandemik wabak taun ini, maka dia terus teringat hadis ni. Dia terus beritahu, Nabi SAW pernah menyatakan bahawasanya akan datang penyakit demam panas di Madinah, manakala taun berlaku di Syam. Dan bila dapat tahu benda tu, dirapatkan, digemblengkan semua pemuka-pemuka besar Islam. Muaz bin Jabal ada kat situ, ada Abu Ubadah bin Jarrah, ada Amr bin As, ada dekat situ apa nama Abdurrahman bin Auf. Himpun cek balik macam mana kita nak menghadapi dengan pandemik taun ini, wabak taun ini. Maka bila sebut berkenaan dengan wabak tu dah berlaku, didatangkan cadangan daripada Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As mengatakan fatafarraqu bi syu'a pauliyah. Kita kena pisahkan, pecahkan faruq. Pernah dengar perkataan faruq? Bukan gagak hitam tu. Al-Faruq, gelaran pada Sayyidina Umar, iaitu pembeda. Al-Furqan, yang membezakan. Bila sebut farqu, firqah, kumpulan. Kumpulan ni dia tak sama. So fatafarraqu, dipecahkan. Syu'a, daripada kalimah maksud dia kaum ataupun kelompok, golongan. Fatafarraqu bisyu'ab, maksud dia orang yang sihat diasingkan dengan orang yang taun. Diasingkan lagi. Sampai kata Sayyidina Umar, kalaulah diasingkan tu sampai ke lembah pun kita kena asingkan juga, supaya mereka tidak mendekat. Kerana isu berkenaan dengan penyakit yang berwabak ini, dia umpama api yang menyabar kayu. Macam mana kita nak buat elakkan kayu daripada duduk berdekatan, asingkan supaya dia tu tidak membesar, penyakit tu tak besar. So ini adalah kaedah pertama yang disebutkan ulama, social distancing, yang berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada di kalangan masyarakat yang di luar sana mengambil faham bahawasanya selagi mana tidak boleh merapatkan saf, maka benda tu dia dikira sebagai tidak menepati sunnah dan sebagainya. Ya, kita setuju, betul benda tu tak menepati sunnah.
tetapi dia menepati keperluan nyawa. Maqasid syar'iyah dia tu sesuai sebab dia menjaga nyawa. Sama jugalah macam hang pergi sembahyang khauf, sembahyang perang. Awak tak sujud sama-sama, awak tak rukuk sama-sama, dak dia kena seorang turun, seorang naik, cover kan. Ada juga isu berkenaan dengan kita istisqa dan sebagainya. Kenapa nak kena ubah kedudukan ridak dan sebagainya? Pasal apa tak boleh ke kalau tak buat? Walaupun dia sunnah, tetapi benda tu diambil kerana mengikut Nabi SAW. Dan sebab itu bila kita diberikan ruang untuk muhtasiban, kita kena recheck balik diri kita. Sejauh mana hujung pangkal perjalanan kehidupan kita, adakah benar ataupun tidak. Sebab takut nanti rupa-rupanya benda yang duk jadi ni bukan sebab A, B, C, tetapi sebabkan diri kita. Ada juga yang mengatakan isu berkenaan dengan ada orang yang buat onar, isu yang berkenaan dengan Muhammad Sajjad bin Kamaruzzaman, berpakaian perempuan di sana dan sebagainya. Dan kita setuju, ya, mungkin benda itu adalah benar, tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu kita sebut juga, kalau pandemik yang macam ni jadi kat kita pun tak mampu untuk menjadi kunci utama mendekatkan kita kepada Allah. Tuan-tuan tolong jawab dalam hati tuan-tuan, pandemik yang macam mana yang boleh buatkan tuan-tuan nak lagi dekat dengan Allah? Boleh faham? Kalau COVID-19 ni tak jadi satu motivasi terbesar untuk kita mencari ruang mendekatkan diri kita kepada Allah, minta ampun dekat Allah, menghubungkan silaturahim, kita menjaga persaudaraan sesama Islam, kita tidak bermusuhan, tuan-tuan nak penyakit yang macam mana yang boleh membuatkan tuan-tuan untuk kembali melakukan amalan seperti orang beriman? Yang ni kita kena jawab persoalan tu. Sebab tu cukuplah bagi kita benda-benda ni jadi. Dalam hati dia duk kata tak apa, nak jadi lain pula 100 tahun lagi. Tunggulah 100 tahun kat hang. Kalau kata nak jadi esok pun boleh jadi esok. Ni dah mai dah balik. Japanese encephalitis. Itu duk dengar war-war kata chikungunya, ada yang kata influenza. Tapi Bapak kata tadi JE. Bukan JDT, JE. Japanese encephalitis. Dan benda tu of course dia akan boleh mai dan dia pasti mai. Sebab Allah Ta'ala dah beritahu dalam Quran, dia akan ditimpakan dengan penyakit, dia akan ditimpakan kelaparan, dia akan ditimpakan dengan kesusahan. Nabi Ayub AS ditimpakan dengan satu benda yang memang down tu. Kalau kita duduk dan diam, kita fikir macam mana Nabi Ayub kena, kita pun akan down. Anak 12 orang mati dalam satu masa. Harta binatang ternak dia semua mati. Tanaman dia semua hancur binasa. Dan dia pula ditimpa penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelum dia dan tidak pernah dirasai oleh orang selepas dia. Dan dalam masa yang sama, benda tu tadi membuatkan dia berat untuk melakukan ibadat, dan di akhirnya dia mengkalamkan permohonan minta kepada Allah. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-83, ayat Allah Ta'ala jawab ayat 84 tu. Dia minta kepada Allah menggunakan kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau aku tak minta kepada engkau, ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, dekat siapa lagi aku nak minta yang boleh mengeluarkan aku daripada penyakit yang mengganggu kualiti ibadah. Dia sakit lama. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir kan, Nabi Ayub sakit lama. Habis tu awal-awal tu tak minta ke? Tak minta. Sebagian ulama mengatakan memang Nabi Ayub tak minta. Pasal apa tak minta? Sebab penyakit tu tak ganggu kualiti ibadat. Kualiti ibadat yang Nabi Ayub buat tu tak terganggu. Penyakit tu tidak terkesan, tidak memberikan kesusahan pada diri Nabi Ayub untuk beribadat. Tetapi bila mana penyakit tu dah mula mengganggu ibadat, maka masa tu terus Nabi Ayub AS minta kepada Allah. Sebab dalam satu riwayat menyebutkan Nabi Ayub tanya dekat bini dia kan, kita hidup berapa lama dah? 27 tahun. Berapa lama aku sihat hidup dengan hang? 20 tahun. Aku sakit baru 7 tahun. Aku malu nak minta dekat Allah untuk legakan penyakit ni. Pasal apa aku sihat 20 tahun? Nabi Ayub kata lagu tu sebab bini dia bagi tahu dekat dia, suruh minta dekat Allah supaya legakan penyakit. Sampailah penyakit tu ganggu ibadat, kualiti ibadat Nabi Ayub disebutkan sebagai terganggu, maka diminta kepada Allah. Ayat 84-nya Allah Ta'ala jawab, fastajabna lahu fakashafna, dan diijabahkan, dimustajabkan doa Nabi Ayub AS, dan kami memberikan kepada dia setimpal kali ganda, sekali ganda. Binatang ternak dia yang mana mati semua tu tadi dapat balik.
dia dapat balik kumpul dengan bilangan yang double. Tanaman dia juga double. Bini bini tu juga kata bini double Ustaz, kata double cheeseburger boleh. Kata bini tak ada, saya tak jumpa dalam riwayat mengatakan dia double bini ke tak ada. Yang kata double anak dia meninggal dunia dalam satu masa 12 orang, dan Allah Ta'ala gantikan dengan double 12 kali 2 orang 24 orang, anak kembang. Dan riwayat menyebutkan, so yang tu yang kesan daripada perbuatan kita minta dekat Allah, berhadapan dengan penyakit, ditimpakan dengan musibah ujian, dan ujian itu kalau tak mengganggu kualiti ibadat kita, ya carry on, kita kena teruskan hidup, must go on, kita teruskan hidup. Tapi bila benda tu mula mengganggu kitanya kualiti ibadat, Nabi Ayub AS my time tu baru minta. Tapi itu Nabi bang, itu Nabi kan. Ni kita bukan Nabi. Maka kita bila mana ditimpakan dengan ujian, cepat-cepat minta dekat Allah. Tak ditimpakan dengan ujian, jangan duk minta. Boleh faham? Bila kita ditimpa ujian, cepat-cepat minta dekat Allah, diangkat ujian. Kalau tak ditimpa dengan ujian, jangan duk minta. Minta ditimpakan. Boleh faham? Contoh, mati aku. Mampu dah aku. Itu minta mati. Kan? Selalu saya sebut, orang kita ni selalu minta mati. Dia tengok dia pipi bos, alamak bos ada Allah, mampu aku. Amin. Malaikat amin tentu ambil hang. Kan? Pergi jumpa pergi sekolah pula, cikgu duk tunggu dah. Mati aku, cikgu duk dah. Amin. Malaikat amin lagi, padam muka hang. Jangan benda tu tak payah ada lah dalam mulut kita. Kalau dia ada orang main mau lockdown tu perkataan tu, jangan sebut. Sebab tu saya beritahu orang kita, dia bukan takat suka memampukan orang, tapi yang paling kerap dia buat memampukan diri sendiri. Perkataan kita adalah wilayah doa. Antara doa-doa yang kita buat kan, wilayah doa adalah perkataan yang keluar. Berapa kali sehari kita minta mati. Punya bagus orang Pakistan tak minta kan. Tapi kalau kata kita ada benda tu, elakkanlah, ganti dengan kalimah tadi, afdal zikr fa'ala annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu yang kedua, al-ikhlas. Kemudian yang ketiga, perbanyakkanlah sedekah. Perbanyakkan sedekah. Dan selalu juga saya sebut, nafkah bagi clear, sedekah okey. Nafkah kantui, sedekah tak payah. Bukan sedekah tak payah, ia jadi tak faham lah kan. Maksud dia, kalau nafkah kita jaga, sedekah kita tu akan dikira lah. Tapi kalau nafkah kita culas, sangkut dan sebagainya, kita tak clear, kita tak beritahu sebab musabab, tapi kita duk puluh nak sedekah saja, so benda tu, sorry lah, benda tu unaccountable, dia tidak dikira, dia tak mengetuk pun pintu-pintu langit Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang ketiga, bila mana kita tadi sabiran muhtasiban, kemudian yang ketiga, wa ya'lamu anna lahu lam yusibhu illa ma kataballahu lahu, dan dia tahu benda ni berdiri pada paksi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai pilah COVID-19 ke, Kobe Cameron Highland ke, apa ke, dia tetap datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang ni kena ada. Kalau hang sabar, hang muhasabah diri tapi hang tak letakkan benda ni kembali kepada Allah, datang dari Allah kembali kepada Allah, datang daripada Allah kembali kepada Allah, selagi itulah hang akan jadi ghaflah jingga. Khauf dan hazan akan duduk sekali dengan hang, tak tinggal hang. Tapi kalau hang tahu benda ni daripada Allah dan akan kembali kepada Allah, insya-Allah. Dan Nabi SAW sebut, siapa yang duduk dalam keadaan menghadapi wabak, dia ada sifat 3 teras yang padu ini, maka kata Nabi SAW, dia akan mendapat misla ajri syahid. Dia akan mendapat pahala seperti mana orang yang mati syahid. Walaupun dia tak mati lagi. Dengan wabak tu dia tak mati pun. Tapi disebabkan dia menghadapi wabak dengan 3 elemen itu, maka dia akan mendapat pahala misla ajri syahid, iaitu mendapat seperti mana pahala orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dalam ruang yang terakhir ini tuan-tuan, apa yang kita boleh simpulkan sebagai mukadimah pada malam ni, minggu depan pula kan, nanti kita akan kembali ke tajuk yang sebenar-benarnya. Apa yang saya nak sampaikan dan saya nak harapkan pada tuan-tuan adalah teruslah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga diangkat wabak dan bala ini daripada kalangan-kalangan kita. Dan kematian yang telah pun berlaku itu rasanya sudah cukup untuk memberikan satu pengajaran terbesar dalam kehidupan kita.
dan elakkan buruk sangka bukan takat sesama Islam. Sesama Islam tak boleh, sesama manusia juga tidak boleh. Ada dalam masa musim Covid pun ada orang masuk Islam. Dan seorang uncle tu masuk Islam. Saya ajak dia masa tu dah PKPP dah. Saya ajak dia ambil wuduk. Dia telur teruk ni tak pernah saya jumpa, ni first time pun jumpa. Saya ajak dia ambil wuduk sampai lelah. Last punya anggota ambil wuduk, basuh kaki kan. Basuh kaki sampai buku lali. So saya ajak dia di surau. Saya kata ni basuh macam ni uncle, basuh. Sampai dekat kaki saya beritahu kat dia. Okey uncle, dekat kaki ni you basuh ni macam. Saya tunjuk kat dia, basuh kaki sampai buku lali. Dia pun pegang buku satu. Dia basuh kaki macam saya, betul dia lari. Saya kata pasal you lari? Tadi you atas cakap Tadi you atas cakap sama saya basuh kaki sampai buku lali. Boleh faham Saya 3 minit lepas tu baru boleh brain out benda tu. Kata pasal apa dia nak kena lari? Tak, you cakap. Dia kata dekat saya, ustaz cakap basuh kaki sampai buku lali. Saya kata ya. So itulah saya buat. Penat dia kata. Saya kata pasal penat pula uncle. Basuh kaki macam ni, macam saya buat ni. Ya, tapi you cakap sampai buku lali. Sampai buku lali. Dia ambil buku yang kami bagi tu, buku hidup bersyariat tu, dia ambil buku tu, dia lari. Saya tanya pasal apa lari pula Pak Long ni. Umur dah dekat 60 kan. Nak empuk banyak tak boleh Saya ada smackdown tak bangkit tu, lockdown kita. So saya tanya dah, habis tu saya duduk dalam solat, habis main saya tanya, pasal apa kau buat itu macam? Saya kata, dia abang, ya, you cakap sampai buku lali. Ya, buku lali Itu pasal lah walali. Itu pasal walali. Kata walali. Oh, saya pun baru boleh brain out. Kata dia ni memang mangkang ubi kau. Ni buku lali netang ni saya tunjuk dah. Saya bang dah. Ni buku lali ni. Tulang yang jengui ni ankle lah. Ankle kan. Ni ankle. You uncle, ni ankle. Uncle tahu ini ankle. Oh, cakap lah ankle. You cakap buku lali mah. Oh, tak pernah dengar itu buku lali. Tak apa. Itu adalah kisah sedih saya sepanjang PKP. PKPP last hak lelin tak ada lah, hak tu yang paling menggetarkan, paling menggerunkan yang tu tak pernah saya jumpa, baru ni jumpa. Mungkin pasal Covid kot. The Chinese brother kita tu, uncle tu adalah orang Cina, bukan Cina sini, Cina luar. So mungkin dengan baik sangkanya kita kepada sesama manusia membuka pintu hidayah lebih mudah. Mungkin juga dengan kita senantiasa bersangka baik sesama manusia, dia akan menjadi penyebab kita duduk bersama dengan Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama juga, jadikan wabak yang merebak baru-baru ini sebagai satu benda yang mengukuhkan lagi iman kita kepada Allah, bahwasanya sekuat-kuat mana kerajaan dunia sekalipun, bila mana Al-Malikul Mulk, pemilik kekuasaan kepada seluruh kekuasaan, menunjukkan nilai tentera-tenteranya, maka kita tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Sebab itu syukur kerana kita dihimpunkan dapat bertemu pada malam ini, terus bersangka baik dengan sahabat kita yang belum lagi berkesempatan untuk hadir, dan kita kena semakin dekatkan diri kepada Allah, minta moga-moga Allah Ta'ala bukakan hati mereka, dilimpahkan dengan hidayah, taufik dan burhan. InsyaAllah nanti masa depan mereka akan lebih awal daripada kita. Mereka adalah orang yang mulia tuan-tuan, cuma belum lagi Allah Ta'ala izinkan. Dan akhir kalam, kalau ada kebaikan dalam pengungsian pada malam ini, tolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan dan kesilapan, saya minta maaf banyak-banyak, tolong kuburkan. Dan kalau ada kekasaran bahasa, tulis bicara, terlajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah tuan-tuan, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala bersandarkan dari Nabi SAW. Al-qadr khairi wa syarri minallah. Pun begitu mungkin juga ada kekhilafan, kelemahan, kesilapan yang terkalam, terucap daripada lidah saya. Kerana kata Nabi SAW dalam sabdaannya, al-insan la yakhru minal khata' wa nisyan, manusia tak dapat lari pada silap dan lupa. Dan akhir kalam saya yang terakhir, benar-benar akhir ini, kita kutipkan ulama yang menyatakan sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.